Sekarang ni saudara, kalau kita lihat jurucakap geng pengkhianat ini nampak gayanya masih lagi tidak boleh move on. Kumpulan-kumpulan yang pro Perikatan Nasional nampak gayanya masih lagi cuba mempertikaikan keputusan perwakilan. Saudara, kalau misalnya perwakilan yang bersidang pada hari terakhir 14 hari bulan Januari yang lalu, kalau misalnya separuh daripada mereka lebih sikit menyokong usul supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, dan hampir separuh lagi menyokong supaya ianya dipertandingkan, tak apa juga tuan-tuan, tak apa juga. Kalau tuan-tuan tengok gambar yang saya keluarkan, hanya beberapa nak kata beberapa bahagian pun tak boleh. Tak boleh nak kata beberapa bahagian. Contohnya di bahagian Kuala Langat, adalah Ketua Puteri UMNO bangun, Syarif Hamdan bangun, seorang lagi bangun, PJ Utara adalah seorang, Amin Syukur bangun dengan seorang lagi, ada beberapa bahagian-bahagian lain. Kita tengok terlalu jauh bezanya bila mana pengurusi tetap meminta siapa yang menyokong usul tersebut bangun dan mengangkat tangan. Hampir ke semua tuan-tuan, saya rasa kalau tengok daripada mata kasar saya ni, paling tidak pun tuan-tuan 90% menyokong. Jadi geng-geng yang masih lagi mempertikaikan, contoh macam Hasni Muhammad, kita pun tahu bahawa latar belakang dia daripada dulu memang bersama dengan Datuk Seri Syamsuddin. Tak apa, tak ada masalah dia nak sokong siapa pun. Walaupun Datuk Seri Zahid antara orang yang beria mempertahankan dia supaya dia menjadi Menteri Besar Johor, kita lihat nampak gayanya manusia ni tak mengenang budi tuan-tuan. Langsung tak mengenang budi. Bila dia tidak diangkat menjadi Menteri Besar Johor, walaupun disokong 100% dinamakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia tak berjaya diangkat menjadi Menteri Besar Johor, Datuk Zahid masih lagi menamakan dia sebagai calon ahli parlimen Simpang Renggam. Kalau bekal Menteri Besar ni tuan-tuan, bertanding DUN, tak dicalonkan, tidak dipilih oleh Kebawah Tuanku Sultan Johor untuk menjadi Menteri Besar, mesti ada sebab. Buat masa ni saya tak bercadang nak cerita sebab-sebab tu. Walaupun kita tak tahu kenapa Tuanku tidak mahu mengekalkan beliau. Saya ada dengar-dengar juga, tetapi ialah kita nak jaga aib orang ni, kita tak nak cerita. Kita nak elak daripada menceritakan benda-benda tak baik ni. Tetapi pasti ada sebab kenapa Tuanku mempunyai pendirian sedemikian. Kalau performa kita bagus, kalau kita jaga rakyat bagus, sudah pastilah tak ada alasan untuk baginda Tuanku tidak memilih dia. Namun begitu kita tengok Datuk Zahid istiqamah, percaya dekat dia, walaupun kita daripada awal kita tengok dia ni memang dengan Syamsuddin, dia ni memang dengan grup-grup sebelah sana, tapi diberikan pula peluang untuk bertanding di peringkat pusat. Tuan-tuan, kalau dapat bertanding di peringkat pusat, kalau menang ni, tentu Datuk Zahid akan lantik dia sebagai menteri penuh. Tapi hari ini saudara, bila tak dapat jadi menteri, tak dapat jadi menteri besar, ini balasan yang diberikan kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kalau tak suka sangat dengan Datuk Zahid, tak apa lagi tuan-tuan. Tetapi janganlah selaku Ketua Perhubungan Negeri, janganlah langsung tidak menghormati keputusan perwakilan UMNO yang telah bersidang. Berapa hari mereka bersidang? Kita mula dengan talimat Presiden 11 hari bulan, dengan perasmian sayap-sayap oleh Timbalan Presiden. Kita kemudian bermula dengan
Perhimpunan Agung di peringkat sayap-sayap wanita, pemuda, puteri, dan kemudian 13 hari bulan, hanya bincang usul-usul ucapan dasar Presiden yang telah ditambah usul supaya jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. 2 hari bincang ni je, tuan-tuan. Dan beliau dah diberi peluang meletakkan jurucakap dia, Datuk Pandak, sahabat saya juga, daripada Iskandar Puteri. Pandak dah bagi dah hujah-hujah dia kenapa pemilihan perlu diadakan. Johari Gani pun dah diberi peluang letak orang dia untuk menjadi jurucakap wilayah persekutuan. Mereka juga dah diberi peluang untuk membantah. Kalau tidak ada proses demokrasi macam dikatakan oleh Hasni, dikatakan oleh yang lain-lain ni, termasuklah yang nak pencen pun masih lagi petikai kenapa jawatan Presiden dengan timbalan saja yang tidak dipertandingkan. Patutnya mungkin boleh bagi cadangan supaya jawatan naib Presiden pun tidak dipertandingkan. Dia sebenarnya nak jadi naib Presiden lagi agaknya, kan? Takkan dah pencen Perdana Menteri nak jadi naib Presiden, betul tak? Sebab dia dah cakap dalam dia punya Twitter, dalam dia punya Facebook, Instagram, yang dia nak pencen. Dia dah cakap dia orang pencen. Kalau dia dah cakap dia orang pencen, maka takkanlah kita nak minta supaya jawatan naib Presiden itu tidak dipertandingkan, dikekalkan orang lama. Kena faham bila dicadangkan oleh perwakilan supaya jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan, maknanya mereka mahu Datuk Seri Zahid kekal sebagai Presiden, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan kekal sebagai timbalan Presiden. Ini yang dicadangkan dan dibahaskan 2 hari. Mana datang tak ada proses demokrasi. Habis orang yang datang dekat 3,000 perwakilan ni, datang jalan-jalan nak beli kain baju dekat bazar Perhimpunan Agung ke apa? Nak beli minyak urat. Nak beli minyak wangi. Pakai otak lah sikit, hormatlah sikit keputusan. Kalau 55-45 okey lagi. 90% lebih. Kalau tengok di mata kasar saya daripada video footage. Saya tengok di dalam TV, saya tengok video footage yang saya tak tengok betul-betul. Muka-muka. Kita nak tahu juga muka-muka yang geng pro pengkhianat ni. Kita tengok satu persatu. Supaya otak kita ni boleh capture mana satu muka pengkhianat yang beria sangat nak mengangkat balik Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ni. Ada dia setengah-setengah tu yang membantah, yang nakkan pertandingan kerana apa yang dipanggil sebagai nak supaya demokrasi terus subuh. Okey, tak ada masalah. Aku pun berpandangan begitu. Saya pun berpandangan begitu. Tetapi bahaya bila kita ni kena faham tau, yang kalau boleh sebenarnya yang paling bahaya dipertandingkan ni jawatan Presiden. Kerana yang musuh kita beria nak tukar ni bukan jawatan timbalan Presiden, bukan jawatan naib Presiden. Yang ni yang mungkin ada setengah-setengah orang tak faham kenapa jawatan Presiden tu begitu penting. Kerana jawatan Presiden ialah pengurusi barisan nasional. Bila dia pengurusi barisan nasional, kenapa geng-geng ni beria nak tukar pengurusi barisan nasional? Kerana pengurusi barisan nasional telah pun diberi mandat oleh semua calon pilihan raya yang bertanding atas tiket BM, dah bagi mandat kepada ketua parti pengurusi BM untuk berunding dan membuat keputusan bagi pihak semua MP BM, berunding dan membuat keputusan sama ada nak pilih siapa menjadi Perdana Menteri, nak pilih
parti mana yang kita nak bergabung membentuk kerajaan, semua telah diberi mandat kepada pengurusi Barisan Nasional, bukan hanya untuk exactly selepas pilihan raya umum ke-15, tetapi sepanjang tempoh sebelum pilihan raya umum ke-16. Untuk pilihan raya umum ke-16, siapa yang dapat jadi calon Barisan Nasional, dia pula kena tanda tangan, aku janji. Itu sebab puak-puak ni, terutama yang puak-puak yang ada masalah macam Isyamuddin, ada kes LCS, ada kes helikopter, dah bayar tak sampai-sampai, ada kes tanah Mindef, land swap, macam-macam ni, memanglah mereka nak tukar Presiden UMNO. Tuan-tuan kena faham, tujuan dia supaya boleh tukar pengurusi BN. Dia orang tak peduli pun pasal UMNO ni, tuan-tuan. Yang ada kuasa ni pengurusi BN. Sebab yang menyebabkan geng-geng PN sanggup nak keluarkan dana lagi, dia orang pun tahu juga, saudara, nak bertanding pemilihan UMNO ni. Kita pun dah nampak dah, hujan akan lebat walaupun kemarau. Maksud hujan lebat ni, saudara, kita akan dibanjiri dengan politik wang. Kalau jawatan tu tak boleh mengubah keputusan siapa Perdana Menteri, dia orang tak akan belanja, tuan-tuan. PN tak akan bagi duit, saudara. Ini kena faham. Sebab jawatan tu boleh mengubah kedudukan siapa Perdana Menteri. Itu sebab mereka ni beria-ria letak proksi dia. Itu sebab kita tengok dengan Johari Ghani beria. Last kali bila perwakilan angkat tangan, dengan Johari kata gone. Gone. Dia pun dah kata gone, finish. Tahu pun kau finish. Patutnya nak jadi pemimpin ni kena tahu denyut nadi rakyat kat bawah ni. Nak jadi pemimpin, nak jaga UMNO ni, takkan tak boleh baca orang UMNO ni, tak boleh pergi dengan Perikatan Nasional. Why did you guys associate yourself with Perikatan Nasional? Ini yang mistake besar. Kalau katalah ada seorang calon Perdana Menteri yang tak mau Perikatan Nasional, calon Presiden yang tak mau Perikatan Nasional, mungkin jugalah para perwakilan ni mungkin akan bersedia untuk menerima seorang Presiden baru. Tuan-tuan, bila Presiden lama ni dicadangkan untuk dikekalkan dan dia mendapat sokongan lebih 90% perwakilan yang hadir daripada dekat 3,000 orang ni, maknanya apa? Maknanya bukan mereka ni suka dengan Datuk Seri Zahid saja. Bukan mereka ni tahu bahawa hanya Datuk Seri Zahid boleh mengelakkan parti kita daripada digadai. Sebab ada track record dia. Dia ada track record. Bila dia diminta oleh Mahathir untuk bubarkan UMNO, dia tak bubar. Untuk masuk bersatu, dia tak masuk bersatu. Tetapi bukan hanya kerana mereka ni nakkan Zahid kekal, nak terus jaga parti ni daripada dijual oleh broker-broker ni, tuan-tuan. Tetapi kena baca juga bahawa keputusan perwakilan semalam ialah kerana mereka tidak mahu geng-geng yang lebih mirip, lebih dekat dengan Perikatan Nasional, lebih dekat dengan puak-puak PAS dan sebagainya untuk membawa parti kita ini menyokong Muhyiddin ataupun Hamzah Zainuddin menjadi ketua kerajaan, ataupun mengangkat orang macam Isyamuddin itu menjadi ketua kerajaan, tuan-tuan. Dia orang tak nak. Itu sebab mereka mengundi untuk menyokong usul ni. Jadi orang macam Hasni takkan tak boleh move on lagi. Orang macam Isyamuddin masih tak boleh move on. Khairi Jamaluddin kita faham lah. Saya rasa lepas ni dia diam lah, tuan-tuan. Habis kuat pun dia bertanding jawatan naib presiden. Tetapi saya minta supaya walaupun hari ini dia tak boleh mengganggu-gugat kedudukan presiden, dia punya pelanggaran disiplin ketika berlakunya pilihan raya umum 5 hari berturut-turut dia belasah parti kita, kata parti kita sesat, parti kita sakit. Ini tak boleh dibiarkan kerana ayat-ayat yang keluar daripada mulut dia merosakkan keputusan pilihan raya.
Begitu juga apa yang Hishamuddin buat dulu lagi. Dia bawa orang-orang kita untuk menyeberang pergi ke Bersatu. Ahli parlimen kita habis lagi. Kemudian dia hasut geng-geng Sabah melompat pergi Bersatu secara beramai-ramai. Dia beritahu dengan Datuk Yaakob Khan, follow the flow. Kemudian lepas pilihan raya buat perangai yang sama, menghasut, gunakan Hasni semua untuk telefon. Ini pun sepatutnya dihadapkan ke muka pengadilan, tuan-tuan. Kena bawa kepada jawatan kuasa disiplin. Adili mereka ni. Termasuklah dakwaan daripada ni perlu disiasat. Ada video yang tular yang mengatakan bahawa YB Aminah telah menerima panggilan daripada orang H2O juga, Maulizan Bujang. Fitnah ke tak fitnah ke, betul ke tak betul, kena hadapkan ke lembaga disiplin. Lembaga disiplin kena panggil suami YB Aminah yang dikatakan ditawarkan 5 juta ringgit untuk melompat parti. Ini kita ni bukan untuk melompat parti, untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini kita tak boleh biarkan, saudara. This is a very serious offence. Mereka ini perlu dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin dan perlu diberikan, jawatan kuasa disiplin perlu memberikan cadangan yang tegas, tindakan yang perlu diambil oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu, puak-puak ini mengatakan bahawa tidak mengikut perlembagaan lah, ada kata dalam perlembagaan mesti buat pemilihan jugalah apa nama. Saya nak beritahu, perlembagaan UMNO tu pun kita boleh ubah. Macam mana nak ubah perlembagaan UMNO? Yang boleh ubah perlembagaan UMNO ialah Perhimpunan Agung Khas UMNO. Boleh diubah. Perwakilan UMNO yang paling berkuasa. Perwakilan UMNO yang paling berkuasa bukan perwakilan UMNO di peringkat bahagian. Ini kena faham. Perwakilan UMNO di peringkat bahagian boleh memilih pucuk pimpinan tertinggi. Ini kena faham. Perwakilan UMNO di peringkat bahagian boleh memilih pucuk pimpinan di peringkat tertinggi. Ini kuasa letak di tangan perwakilan UMNO di peringkat bahagian. Tetapi dalam membuat keputusan parti, nak pindah perlembagaan, nak buat satu keputusan yang bercanggah dengan perlembagaan parti, tidak boleh keputusan di peringkat bahagian diambil kira. Ianya mesti Perhimpunan Agung UMNO. Takkan naik Presiden UMNO tak tahu benda tu. Nak pilih Ketua UMNO bahagian, ahli jawatan kuasa UMNO bahagian, ianya kuasa, ahli jawatan kuasa cawangan, yang menghadiri mesyuarat, ahli jawatan kuasa, perwakilan cawangan yang menghadiri mesyuarat bahagian. Mereka ini yang akan pilih siapa jadi ketua bahagian, timbalan, naik ketua bahagian, ahli jawatan kuasa bahagian. Dan mereka juga ada kuasa untuk memilih presiden, timbalan, naib, MKT UMNO. Begitu juga peringkat wanita, pemuda dan puteri. Ini perwakilan yang menghadiri mesyuarat bahagian. Tetapi dalam membuat keputusan besar, dengan siapa kita nak bergabung ke, contohnya, contohnya sebelum pilihan raya umum, PAU membincangkan, minta supaya no Anwar, no PKR, no DAP, no Bersatu dalam pilihan raya umum ke-15. Maka kita, benda tu dimasukkan oleh Datuk Zahid dalam ucapan dasarnya, dibahaskan dan diluluskan. Itu sebabnya Datuk Zahid tak boleh bekerjasama dengan mana-mana pihak, kerana perwakilan PAU, Perhimpunan Agung UMNO di peringkat pusat, yang paling berkuasa. Kenapa Datuk Seri Ismail Sabri tak kata bahawa yang paling berkuasa dalam membuat keputusan ialah perwakilan PAU? Dia tahu
Malah perlembagaan UMNO boleh ditukar. Boleh ditukar. Siapa yang boleh tukar? MT boleh tukar? Tak boleh. Yang boleh tukar ialah Perhimpunan Agung UMNO. Dulu masa dia Perdana Menteri, bolehlah dia mempengaruhi ROS. Betul tak? Tapi sekarang bukan dia Perdana Menteri lagi. Kalau ada orang tak puas hati, bawalah kepada ROS. Kita pun tahu ROS hari ini Menteri Dalam Negerinya daripada PKR. Kalau niat orang yang bawa ni pun nak heret supaya Perdana Menteri yang datang daripada PKR dijatuhkan, pakai otak pun boleh fikir. Pakai otak pun boleh fikir apa keputusan ROS. Kita bukan nak kata ROS akan disalahguna kuasa, tapi kena ingat, memang Perhimpunan Agung UMNO ada hak untuk membuat sebarang keputusan. Kalau Perhimpunan Agung UMNO nak kata lepas ini tak ada Presiden UMNO, tak payah timbalan Presiden UMNO, UMNO mesti dipimpin oleh 3 orang naib Presiden, boleh. Itu besarnya kuasa Perhimpunan Agung UMNO. Jadi apa lagi lah seni Syamuddin, Datuk Seri Ismail Sabri kata nak pencen pun masih lagi nak petikai. Kita sedih lah. Dia cakap nak pencen, kita pun dah tak kacau. Tapi masa nak angkat tangan, mula dia duduk lama, dia duduk kan. Bila time ramai semua bangun, last kali dia dah angkat tangan, dia dah bangun. Jadi kenapa keluar tu masih nak mempertikai? Kalau boleh Datuk Seri, kita pun tak nak ada gaduh-gaduh lah dalam UMNO ni kan. Cukup lah, kita dah gaduh lama dah. Sekarang ni masanya untuk kita bersatu. Bukan masanya untuk kita masuk bersatu. Ni kena faham beza tu. Beza tu. Kalau misalnya nak supaya jawatan naib Presiden ni tak dipertandingkan, maka mungkin boleh suruh jurucakap daripada Pahang bangkitkan benda ni. Naib Presiden pun tak payah bertanding. Tetapi saya dah jelaskan tadi, yang paling crucial, jawatan yang tidak perlu dipertandingkan ni, yang perwakilan takut sangat, sebab musuh kita menunggu nak tukar kepimpinan parti supaya boleh dapat jawatan pengurusi Barisan Nasional, diletaknya proksi mereka dan mereka boleh tarik BN ini menyokong pasukan Muhyiddin Yassin ataupun Persatuan Bersatu. Ini yang kita kena faham. Dan bila benda ni berlaku, sudah pastilah duit akan dibanjiri. Dan apa yang berlaku masa pilihan raya lepas, kita dapat gambar. Ini pun kita masa tu tidak ada concentrated efforts. Tidak ada gerak kerja menyeluruh untuk merakam. Sebab kita tak sangka PAS boleh, wallahi saya sokong PAS. Kita tak sangka Bersatu boleh bagi sampai RM500, RM1,000 satu perwakilan, satu pengundi. Kita tak sangka. Cuba bayangkan kalau pengundi yang jumlah dia berapa juta. Saya rasa lah kurang-kurang yang disogok dengan duit ni, busuk-busuk pun dekat 10 juta orang juga. Kalau tidak, dia orang tak boleh menang sampai 74 kursi. Sangat drastik, sangat drastik. Sokongan mereka begitu mendadak bila mana puak-puak Perikatan Nasional ni bagi duit. Itu pengundi. Kalau pengundi pun dia boleh bayar dengan harga begitu, apatah lagi perwakilan UMNO di peringkat bahagian, semua sekali ada 160,000 saja. Ini yang menyebabkan 140 orang ketua-ketua bahagian ini mengambil ketetapan untuk meminta, mendesak supaya jawatan Presiden ini tidak dipertandingkan bersama dengan jawatan timbalan Presiden. Dan akhirnya perwakilan bersetuju. Saya pun tak sangka, sebab saya tahu malam tu ada yang dapat 5,000, ada yang dapat 10,000.
sehari sebelum hari mengundi. Dia orang bagi duit supaya bantah. Tetapi kita tengok. Kita tengok bagusnya, tapi dia tak bagi kepada perwakilan lah. Tak macam itu hari masa perhimpunan Agung UMNO. Dia tahu kali ni sudah ada hidden camera yang apa ni, memantau aktiviti-aktiviti tak sihat ni. Dia tujukan kepada orang-orang yang boleh menghubungkan dengan ketua bahagian. Tapi Alhamdulillah, kita ucap tahniah kepada ketua-ketua UMNO bahagian. Kita ucap tahniah kepada perwakilan-perwakilan UMNO bahagian di semua peringkat yang hadir menjadi perwakilan. Walaupun ada hujan yang lebat turun, mereka tidak mengundi mengikut hujan yang turun.